ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Tuan-tuan bapa sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala hantar nabi-nabi, rasul-rasul kepada manusia atau maksud mengajak manusia ini kepada Dia. Manusia ini yang dicipta oleh Allah tidak akan selamat, bahagia, sejahtera kalau dalam kehidupan dunia ini mereka tak ada agama. Jadi Allah hantar datuk kita Adam, nenek kita Hawa ke dunia ini dengan memberi mereka agama supaya mereka dapat duduk dalam dunia ini selamat, sejahtera dan kembali ke syurga. Jadi di syurga tak perlu agama, tapi di dunia sangat perlu. Sebab dunia ni kita diduga dengan benda. Kalau di syurga apa nak dapat, kita tahu. Usaha kita tak bagi, Allah bagi. Di sini kita tak boleh dapat kalau tak usaha. Sehingga orang kata kalau tak usaha mana nak dapat. Jadi usaha tu dah jadi Tuhan yang berkuasa. Sebenarnya usaha tu bukan Tuhan, dia hanya asbab yang Allah suruh. Jadi di dunia ni Allah suruh kita guna asbab. Di syurga tak. Sebab itu dunia ni kita diduga dengan asbab. Asbab tu tak ada kuasa untuk beri faedah ataupun bahaya, tapi kita disuruh untuk guna asbab yang Allah letakkan faedah untuk jauhkan dari asbab yang Allah letakkan bahaya. Bukan kerana dia boleh bagi bahaya, bukan kerana dia boleh bagi faedah, kerana Allah suruh dan untuk suka Allah. Jadi ini tidak diajar. Sebab apa? Iman tak diajar. Ajar semayang. Mula-mula saja belajar agama, belajar semayang. Lepas tu belajar baca Quran. Belajar semayang, dapat semayang, baca Quran tu agama lah. Baca je, bukan nak amal Quran tu. Semayang ada. Tapi Nabi SAW bagi tahu kalau semayang tak menyusuli, maksudnya kalau semayang kesan dia tak ada, tak boleh mencegah dari fahsyah dan munkar, maka dia tak dinamakan semayang. Macam semayang anzalah, dia semayang yang tak menyusuli, maknanya semayang tu tak mencegah. Kita nak tahu, kita bagi peluang pada anzalah buat maksiat dengan tak ada orang nampak. Kurungkan dengan seorang perempuan yang dia suka, kita tengok apa jadi. Dia bersetubuh ke tidak perempuan? Kalau dia bersetubuh, maknanya semayang dia tak menyusuli. Dia semayang tu macam kain buruk ataupun semayang plastik, macam bunga plastik, bau tak ada. Jadi keluar dari bilik tu, perempuan tu dah dinodai oleh Hanzalah. Itu maknanya semayang Hanzalah tu bukan semayang, rupa semayang. Jadi Allah letakkan dalam semayang tu macam mana
Allah letakkan dalam makanan, hilang lapar, air hilang haus, tidak semayang asbab. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Hilang semayang tu mencegah kita daripada fahsya. Jika semayang kita ni tak boleh mencegah kita dari melakukan fahsya munkar, maka semayang tu maknanya bukan hakikat. Hakikat dan surat, dia dua bahasa. Surat rupa, hakikat betul. Semayang Rashidi surat, dari dulu hingga hari ini. Maka Rashidi apabila dia diduga dengan perempuan, dia gagal. Sekarang pun gagal, dulu pun gagal, tak tahu bila. Sehinggalah semayang dia tu jadi betul. Jadi untuk mencegah mungkar ni sebenarnya Allah dah beritahu dah. Orang ni kena dapat semayang yang betul. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya solat itu mencegah. Jadi orang semua ini dia orang tak semayang. Kalau semayang pun semayang tak betul, mungkar tak cegah. Sebab itu kita kena ajak manusia ni kepada kerja mengajak manusia kepada kebaikan dan kemungkaran. Yang dibuat dengan cara Muhammad SAW dengan niat nak buat Allah suka sehingga Allah suka. Bila Allah suka, Allah buat dia iman dia kuat ke tahap yang Allah mahu, dan dia naik iman sehingga sembahyang dia jadi betul. Jadi takkan ada mungkar lah kat dunia ni, kurang lah. Maka mungkar tak naik, maka azab pun tak turun lah, kurang. Jadi semua orang hari ni nak mencegah mungkar. Antara perkara yang mereka fikir nak cegah mungkar ialah buat undang-undang. Itu untuk orang pemerintah lah. Macam orang PAS. Dia faham atas umum umat Islam lah, bukan orang PAS bahawa mungkar yang tercegah bila kita buat undang-undang. Padahal undang-undang tu semua ada kat Quran. Tapi tak, Quran tak boleh. Kena buat undang-undang. Undang-undang tu di mana? Diluluskan di parlimen. Jadi mereka bersungguh-sungguh untuk supaya undang-undang mencegah mungkar apa tu diluluskan di parlimen dan dijadikan benda yang diamalkan di negara. Kenapa mereka perlu parlimen? Sebab orang tak ada iman kan? Orang ada iman dengan parlimen, dia tak ada iman dengan Allah. Dia takut dengan polis. Macam Sufyan. Sufyan tu takut dengan polis. Takut dengan polis maknanya syirik lah. Dia takut ni dengan Allah je. Hanzalah pun takut dengan polis. Dia tak langgar undang-undang jalan raya bila dia nampak polis. Dia tak nampak polis, dia langgar. Sebab dia tak buat untuk suka Allah. Pakai helmet tu tak buat untuk suka Allah. Dia buat tu kerana undang-undang. Jadi kalau helmet tu ditulis dekat Quran lah katakan, dia tak buat. Tapi kalau lulus parlimen dia buat. Sebab itu dia orang nak lulus kat parlimen. Pas semua. Undang-undang hudud semua ni nak diluluskan parlimen. Sebab dah ada kat dalam Quran tu. Tak mau dulu. Sebab apa orang tak nak ikut kalau Quran. Azri tak ikut. Siapa je tak ikut. Semua orang tak ikut. Itu tandanya apa? Tak beriman dengan Allah lah. Ucap kalimah tapi iman tak ada lagi. Sebab hari ni kalau orang Islam dia nak kata kamu ikut Quran, dia tak nak ikut. Quran bukan untuk diikut, untuk dibaca dia. Banyak majlis mengajar membaca, mendengar taranum, baca dengan taranum.
Itu sajalah pencapaian dia. Pencapaian paling gemilang Quran ni dapat baca dengan taranum. Itulah. Jadi Quran tu betul-betul buku nyanyian saja pada orang Islam umumnya. Dia tak buku yang mana kita baca dan kita faham dan kita amal. Kita taat apa perintah yang Allah suruh dan tinggalkan. Tak ada. Dia hanya buku nyanyian dalam bahasa Arab. Ada buku nyanyian bahasa Hindustan. Itu kitab apa tak tahulah. Jadi hari ini kita hanya menyanyi. Penceramah sana sini menyanyi. Sebab apa? Yang mendengar ceramah dia tak nak ikut apa yang ceramah tu. Penceramah pula bukan nak suruh orang tu ikut, nak suruh orang tu ketawa. Nak suruh orang tu sedap dengar. Jadi mestilah buat jenaka. Ada satu ustaz dia kata dia suka. Ustaz tu pandai buat jenaka. Dia pun nak belajar cara buat jenaka. Sebab ustaz umumnya faham dia berceramah untuk menghiburkan. Dia pun tahu orang yang dengar tu bukan amal. Yang dengar tu pun bukan datang untuk tahu apa yang Allah mahu. Tak ada. Quran pun tak baca. Kenapa pula nak dengar ustaz pula? Jadi semua yang ada hanya rupa agama. Ceramah hanya nyanyian, baca Quran hanya macam menyanyi. Macam sekarang kalau ya apa ni baca, nyanyi Yazid nyanyi Hindustan, dia bukan faham Hindustan. Kan? Saya suruh dia nyanyi lagu Sanggam. Kan? Dia boleh nyanyi. Tapi dia tak faham. Macam itulah dia nyanyi, dia baca Quran, dia tak faham. Jadi satu orang berceramah, orang tu tak nak amal juga. Baca Quran pun dia tak nak amal. Sebab tahu pun dia tak nak. Nak faham pun dia tak nak. Macam mana dia nak amal? Dia hanya menyanyi. Dan dengan ceramah, dia dengar ustaz tu menyanyi. Sebab dua-dua tak mau amal. Baca Quran bukan amal, dengan ceramah pun bukan amal. Inilah yang dihebohkan, yang diwar-warkan. Tapi satu waktu nanti dia dah fed up dengan ceramah. Lamalah satu benda yang macam tu, macam nyanyian juga. Satu nyanyi tu lama-lama fed up dah. Begitulah dengan ceramah-ceramah ni. Sekarang dah kurang orang dah. Dan dah fed up. Asal satu waktu bersemangat datang ceramah. Jadi itu dinamakan kebangkitan Islam. Kebangkitan Islam ni orang ramai duduk ceramah. Lepas tu nanti merosot kemunduran Islam. Lepas tu ada cara lain pula nak dibuat lah supaya mereka bersemangat pula. Dulu satu waktu yang Qiyamul Lail, ustaz-ustaz akan buat Qiyamul Lail. Jadi banyaklah ustaz-ustaz yang mengambil peluang tu untuk mengadakan kursus Qiyamul Lail. Iaitu daripada maghrib bayan, tahajud, ustaz tu juga jadi imam, lepas tu bayan subuh, habis. Ada satu masjid dekat Dengkil tu, dia ajak ustaz tu, yang minta ustaz tu datang buat Qiyamul Lail. Ustaz tu dia ada company. Besok pagi dia bagilah bil 3,000. Orang kampung tu dah terperanjat lah. Dia ingatkan 300 je. 300. Kosong lagi ada mak. Itu je lah kali pertama orang masjid tu pergi. Lepas ni tak ada panggil lagi lah. Ada satu orang tu saya kenal dia. Dia kata dia company tu lah. Dia company buat Qiyamul Lail ni lah. Kat Penang ni. Saya pun pergilah. Jadi penceramah utama dia tak datang. Jadi kenalah ganti. Qiyamul Lail pun ustaz tak datang, dia kena ganti. Jadi lower cost sikit. Dia tak sama cost dengan yang kalau ustaz yang betul tu. Dia 3,000 tinggal berapa ratus je. Jadi dia semua penyanyi kan.
Dia hanya untuk menghiburkan. Jadi yang orang yang biasa ni dia agama, berceramah agama, qiyamul lail agama, baca Quran agama, pertandingan Quran agama, semua agama dia. Tapi itu agama semua plastik. Agama rupa. Yang ada hari ini rupa agama. Kenduri arwah, rupa agama. Pergi masjid, rupa agama. Semayang berjemaah, rupa agama. Ceramah, rupa. Semua rupa. Kenapa rupa? Sebab tak dapat hakikat. Kenapa tak dapat hakikat? Sebab tak dapat iman kan. Semayang tak jadi hakikat. Dengan ceramah tak jadi hakikat. Puasa tak jadi hakikat. Macam Yazid punya agama. Rupa je. Dulu dia tak ada agama, rupa pun tak ada. Kan? Sekarang dia ada rupa. Dia dah anggap agama dah. Keluarga dia pun ingat dia dah ada agama. Tak ada. Sekali diduga, gagal. Nampak semayang dia tak boleh mencegah mungkar. Semayang lama dah. Kan? Ini. Jadi inilah keadaan dia. Kenapa dia jadi rupa, tak hakikat? Sebab iman tak ada. Itu je lah. Kita tak buat amal tu untuk sukakan Allah. Untuk kita dapat buat amal sukakan Allah, kita kena ada iman ke satu tahap. Yang mana Allah kurniakan kita ikhlas. Allah tak terima bagi kita ikhlas kalau kita tidak ada yakin pada dia. Syirik. Syirik dalam hati kita tu tak boleh buat kita ikhlas. Jadi amalan yang dibuat dengan tidak ikhlas, Allah tidak terima. Jadi semayanglah, baca Quran lah, berceramah lah. Ramai berceramah, lama berceramah, lama semayang, lama baca Quran, lama je lah. Macam Rasidi, dia bangga dengan lama dia. Lama dia buat dakwah. Kan? Tak ada hakikat dakwah tu. Tak ada ikhlas, mana ada kesan. Jadi bila iman tak dapat, semayang pun tak betul. Bila semayang tak betul, mungkar pun tak tercegah. Letih. Orang semayang pun buat mungkar. Dia orang kata yang tak semayang pun lagilah buat mungkar. Jadi sekarang apa nak buat? Kita buat undang-undang tuan, tak boleh cegah mungkar. Sebenarnya hanya orang tu nampak orang, dia tak buat lah. Cuba tak, orang tak nampak, tak boleh. Jadi mungkar akan buat je lah. Berapa banyak orang berzina dalam hotel tu. Satu malamnya kat Kuala Lumpur tu, kalau boleh nampak lah, dibuka semua hotel, semua berzina. Siap bilik berzina. Tapi tak nampak lah mungkar kan. 5 negara destinasi pelacur terbesar di dunia. 1, Dominia Republic dekat Amerika. 2, Thailand. 3, Costa Rica. 4, Kenya. 5, Jepun. Banyak pelacuran. Penjual seks. Jadi satu malam tu kau tengok, berzina. Tak nampak. Terutama kat Thailand mana nampak. Orang Thailand ada budaya timur lah, tak buat depan-depan. Jepun pun sama. Dia tak buat depan-depan, tapi dia ada hotel khas, love hotel, untuk melacur je. Hanzalah senyum je dia. Sebab dia kata nak pergi negara-negara. Astagfirullah. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, itu bukan tercegah mungkar. Kan? Hari ni kita tak nampak dia. Itu yang kat Malaysia tu dia cegah mungkar sampai ketuk pintu. Macam ni.
3 pagi, 2 pagi. Kalau dia report lah. Kalau tak ada report, dia tak maulah. Ada report 2 orang, lelaki perempuan tak kahwin, naik hotel ni. Ada satu orang lah, dia nikah dekat Kelantan tu. Jadi malam tu tak ada sempat dia nak tidur. Dekat rumah dia pun tak boleh, dekat rumah perempuan dia pun tak boleh. Sebab orang ramai ya, dia nak bersubuh. Dia pun pergi hotel. Jadi ada orang report. Datanglah pukul 3 pagi Majlis Agama Kelantan, ketuk pintu dia. Tangkap dia orang berdua. Kamu haluan. Dia kata, tak, kami baru nikah, tak sempat nak ambil surat. Macam itulah keadaan tu. Inilah cara mencegah mungkar. Mencegah mungkar yang tak nampak tu, kita beria sampai nak ketuk pintu. Mencegah mungkar yang besar, manusia tak mau mengucap, tak buat. Mencegah mungkar besar, orang tak buat kerja dakwah, tak semayang, ni kita tak buat. Kita hanya mencegah zina, haluat. Tapi zina pun tak boleh. Sebab bila buka pintu, orang tu tak ada berzina. Dia berdua je. Jadi boleh charge haluan. Sebab itu dia orang semua kena charge haluan. Sebab didapati berdua dalam bilik tak kahwin. Orang bukan suami isteri. Rasidi kalau dia dijumpai, dia takkan dah nak buka pintu ketika dia bersubuh. Maka pakailah. Jadi dia haluat je lah. Jadi dia kurang sikit lah dia punya denda. Sibu. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, inilah cara salah mencegah mungkar yang dilakukan di Malaysia. Negara lain tak ada. Malaysia, Indonesia tak buat. Arab tak buat. Ketuk pintu ni. Mencegah maksiat ni top Malaysia. Dalam arti faham mereka lah. Yang ayat mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran tu, dan bukan itu tuan. Jadi yang mungkar yang mau dicegah tu, mungkar besar. Yang ayat tu. Bukan mungkar, itu mungkar ni, tapi bukan besar tu. Haluat tu. Zina tu. Besar juga. Besar lagi. Itu tak dibuat. Jadi orang Malaysia, dia orang faham mencegah mungkar itu adalah pejabat agama. Namanya apa? Pencegah maksiat. Maksiat ialah dada, arak, judi, zina, itulah list mungkar dan maksiat. Jadi dalam orang Islam, tak semayang ni tak maksiat, tak buat dakwah lagi tak maksiat, tak berdosa dia kata. Zina, dosa, maksiat. Nah, kalau satu orang anak dia lahir, anak perempuan dia lahir anak tak ada bapa kan, malu satu keluarga, tak berani. Tapi anak dia tak semayang, tak ada apa. Itu biasa je. Itu sebenarnya bukan mungkar, itu tak ada apa. Itulah ini yang paling silap ni. Iaitu yang mungkar betul, yang sebenarnya mau dicegah tak dicegah. Mungkar paling besar orang tak mau mengucap. Ini tak tahu dia. Yang pertama bagi tahu ni saya kat dunia ni. Yang kedua mungkar besar, tak buat kerja, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, atau tak buat kerja mengajak manusia kepada Allah. Orang yang dah mengucap. Dua mungkar ni boleh luasa dalam dunia. Berapa ramai orang tak mengucap, berapa ramai orang Islam pula yang mengucap tak buat kerja. Berapa ramai lagi semua. Hampir semua orang Islam, hampir semua tak buat kerja, tak murung bil ma'ruf wa nahi dengan cara Nabi. Hampir. Lain tu orang bukan Islam. Jadi mungkar saja kat dunia ni. Dan tak ada orang nak mencegahnya. Kalau tak ada, Allah izin saya ni dibangkitkan untuk hidupkan ni, tak ada lah. Kalau saya tu tak ada, katakanlah tak ada, kamu pun tak ada, kamu lagilah tak ada. Ingat nak mencegah mungkar pun tak ada.
Kita cubalah ikut Dr. Nasrah ni. Nampak ada betul sikit. Mampu. Tak tahu betul. Yang pertama, tak ada orang ikut dia lah. Kalau tak ada orang ikut dia, mesti tak betul. Kita nak ikut yang ramai orang tu. Itu yang betul. Ialah dia faham macam tu pula. Dia tak ada ikut Quran. Dia tak baca Quran. Mana dia nak tahu yang betul? Dia tengok orang ramai ikut, betul lah. Macam jemaah tabligh tu, itu betul. Orang ramai, ribu orang. Sebab itu tabligh suka buat istimak. Bila istimak ni, dia senang ajak orang. Ramai. Lepas tu coronavirus, dah sebar pula. Jadi cara ramai-ramai ni untuk cara berkesan untuk meyakinkan orang bahawa benda yang dibuat tu betul. Itu sebab tabligh suka istimak. Dia akan dapat banyak orang baru. Orang pun suka. Kita pergi istimak Melaka, istimak Dengkel, istimak itu tiap 4 bulan istimak sekali. Dulu waktu tabligh mula-mula, tiap 4 bulan sekali istimak di Malaysia. Zon utara istimak, zon timur, lepas tu zon tengah, zon selatan dia buat tu. In the 80s. Untuk menyemarakkan keahlian tu. Ramai lah ikut tabligh. Sikit-sikit lah. Jadi yang dah ikut tu, dia dapat faedah. Boleh semayang. Lagi dia nak keluar 3 hari. Antara cara-cara yang tabligh buat, yang berkesan lah, untuk mengajak orang terperangkap dalam kerja tu, ialah buat istimak. Sebenarnya Nabi SAW tak buat kerja istimak. Satu kali je Nabi himpunkan orang di haji terakhir. Lain tak ada. Tapi tabligh buat yang terbaliknya. Sebab dia adalah satu pertubuhan, pergerakan yang tak politik tapi berpolitik. Memberitahu semua orang dia bukan politik. Kita tak nak kuasa. Tapi kenapa kamu nak ramai? Orang yang tak nak kuasa ni tak nak ramai. Yang nak ramai ni mesti nak kuasa. Jadi bila dah ramai, antara dia orang berebut kuasa. Nak jadi hadraji. Tercetuslah perbalahan dan pertelingkahan dan perpecahan. Jadi kita tak perlu ramai. Kalau kita nak yang betul ikut Quran kan. Dia tak kira ramai. Sebab memang Allah bagi tahu yang betul tu sedikit, tak boleh ramai. Kalau kita ramai orang ikut tu, mula-mula buat je usaha, ramai kau. Itu dicerugai betul lah. Dia mesti mula-mula buat mesti sikit, lama. Bagaimana Nabi SAW? Kalau cepat ramai tu, diragui betul. Nabi SAW buat usaha di Mekah. Berapa ramai orang ikut dia? 70 aja lebih kurang. Lebih kurang jumlah tu lah yang berhijrah ke Madinah. Lepas tu di Badar, orang Quraisy dengan orang Ansar 313. Ada perempuan tinggal lah. Tapi lebih kurang lah macam tu. Lepas tu di Hudaibiyah 1000. Lepas tu Fatah Mekah 10,000. Lama tu. Lepas tu Haji Wida 1,200. 1,020. 120,000. Nah. Tapi kualiti sahabat tu yang bagusnya bukan yang 120,000 tu. Yang 70 yang tukar Mekah tu. Iaitu menjadi tunjak. Lepas tu yang ramai-ramai tu semua banyak yang tak buat kerja dakwah. Tak buat kerja macam Nabi, tak ikut Nabi, tak bersama Nabi. Hancur. Nabi-Nabi semua ajak orang ikut dia. Ikut dia bukan ikut semayang je. Ikut buat kerja dakwah. Ini orang tak faham. Ikutlah aku, kata Nabi. Takkan Nabi kata suruh semayang je, yang dakwah aku je seorang. Tak ada. Ini dia orang tak dapat faham bahawa kerja dakwah ni bukan kerja Nabi je.
Dia adalah kerja semua orang yang ikut dia. Kenapa ustaz-ustaz tak bagi tahu ni? Mereka bagi tahu dakwah untuk Nabi saja. Untuk Rasul. Nabi pun untuk diri sendiri. Dia bagi tahu tafsiran beza Nabi dengan Rasul ni ialah Rasul menyampaikan dakwah lah. Nabi simpan diri sendiri. Betul tak? Jadi maknanya Nabi pada dia orang pun bukan buat dakwah. Dakwah ni tak ada. Jadi dia orang ni buat benda yang salah. Menyebarkan yang salah. Sebab lantaran tak baca Quran. Semua orang tak baca Quran, semua orang tak faham Quran. Jadi siapa pun boleh kelentong. Kelentong ini kelentong itu semua. Yang ustaz-ustaz, ulama, boleh kelentong lah, boleh cakap lah. Orang dengar je lah. Sebab dia pun tak tahu. Bagi tahu dakwah ni untuk Rasul aja. Nabi-Nabi tak. Dia pakai sendiri apa yang Allah bagi tahu kat dia. Beramal untuk diri sendiri. Tengok. Azri pun dapat ilmu tu juga. Tu yang dia orang macam mana pula dakwah kerja kita pula. Semua ustaz-ustaz bagi tahu dakwah ni Nabi-Nabi je. Lepas dia mati pun matilah dakwah. Ini sebenarnya kesalahan yang besar. Yang mengajar ni berdosa. Yang menyampaikan ni dapat dosa. Yang mengamalkannya terpalit semua dosa. Sebab itulah umat ni jadi macam ni. Tak buat kerja Nabi. Dia nak semayang je. Sebab semayang tu tak susah sangat macam kerja Nabi tu. Yang susah ni dia kata kita tak mau buat. Jadi untuk semua, supaya semua buat, kita jangan bagi tahu semua orang kena buat kerja dakwah. Dakwah ni Rasul sahaja. Dan mereka semua dah mati. Oleh kerana itu matilah kerja dakwah. Itulah yang dipahamkan. Itulah sebab kita jadi begini. Tak ada siapa heran. Biarlah jadi begini. Teruskanlah jadi begini. Lagi banyak orang tak tahu agama, lagi aku mulia. Lagi aku banyak dapat duit. Jadi tuan-tuan yang mulia, manusia dia tak mau yang benar. Tak mau yang betul. Tak mau ajar yang betul. Tak mau bagi hantar yang betul. Semua palsu. Semua tipu daya. Untuk dapat dunia. Jadi manusia bila cinta dunia, mereka tak akan jadi betul. Mereka akan jadi penipu. Bila mereka cinta dunia ni, orang jadi penipu. Bila mereka cinta dunia ni, mereka nak kuasa, nak nama. Nak kuasa, nak nama. Nak rasa besar. Macam mana nak rasa besar? Mesti banyak orang ikut lah. Kalau tak ada orang ikut, mana nak rasa besar? Nak suruh orang ikut, kita kena mudahkan agama ni. Buat agama ni jangan susah. Semua boleh. Jadilah macam dekat Vietnam kaum Campar. Dia kata dia orang Islam, dia paling maju. Dia ada satu kumpulan nama agamawan. Bulan puasa dia orang aja puasa. Orang lain tak apa, tak payah puasa. Dia akan puasa untuk dia orang. Dia orang bayar duit. Dan dia orang lain tak semayang, dia orang yang semayang. Dan semayang dia orang kena bayar duit kat dia untuk kerana dah semayang untuk dia. Itulah cara nak dapat duit. Kita nak dapat duit, jangan buat orang tahu orang yang benar. Bagi mereka tahu yang mereka bagi dia jangan tak tahulah. Bila jadi tak tahu, bolehlah kita jadi orang besar. Jadi kata Allah, jangan tertipu dengan tipu daya mereka ni. Jadi tuan yang mulia, inilah manusia jadi rosak bila nak dunia. Jadi buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, kena korban harta diri, tinggalkan anak, isteri, buat kerja tempatan. Ini semua Sufyan tak suka. Sufyan mau cinta dunia bersemarak di hati dia. Kita suruh dia keluar, dia tak nak. Sebab dia ingat cinta dunia itu baik untuk dia. Cinta dunia itulah paling jahat. Cinta dunia bukan cinta duit aja, apa saja. Itu paling jahat sekali sebenarnya. Itulah menyebabkan kita jadi rosak. Hati kita jadi rosak. Amal kita jadi rosak. Kita masuk neraka. Kalau nak masuk neraka,
Semarakkanlah cinta dunia tu. Jangan masukkan Allah kalimah ni dalam hati. Jadilah sejahat-jahat manusia. Okey guys.